Assalamualaikum guys and welcome back to my video. Kepada yang first time tengok muka ni, nama aku ni, and kepada yang dah lama subscribe, terima kasih banyak-banyak. Aku rasa dah lama aku tak buat intro macam tu sebab video aku macam mengarut sikit campur konten. Tapi sementara tengah free ni sebab aku tengah macam, yelah, off season sekarang, aku akan nak share sikit lah something about kejaya dalam industri scuba diving. Specifically tentang seorang scuba diving instructor macam aku. Tapi it is more to full time instructor lah, bukan kata freelance instructor. Scuba diving ni kita boleh buat dua cara lah, sama ada kita jadi full time ataupun kita buat freelance. Maksudnya kita hanya mengajar time kita nak je, kita masuk pulau time kita nak je. Tapi full time ni dia macam terikat dengan dive center dekat pulau. So cuti pun limited lah. So to be honest with you guys, kejaya sebagai scuba diving instructor ni, dia bukan senang tau sebenarnya. Sebab dia ada banyak level-level yang kita kena ambil dulu sebelum kita boleh jadi seorang instructor. Tapi itu cerita lain lah, nanti korang pun boleh buat research sendiri. Cuma ya, just this general talk lah tentang scuba diving instructor kejaya. So dalam business scuba diving ni, kita ambil dive center lah, macam Sea Voice Divers, Panorama Divers, ataupun Seaside Scuba, ataupun Turtle Bay Divers yang dekat Pemutihan. Kita nak bercakap tentang profit, kena tengok banyak aspek juga lah. Kalau kata seorang scuba instructor tu, dia boleh menjana pendapatan daripada 3,000 hingga 5,000 ataupun 6 ataupun lebih. Tapi dia bergantung kepada keupayaan dive center tu untuk dapat student, untuk dapat customer, dan reputasi dive center tu sendiri. Dia ada nama ke tak di pasaran scuba diving kat Malaysia ni. Ataupun instructor tu sendiri dia boleh bawa masuk student melalui dive center dia. So it depends, it's roughly lah, dalam 3 sampai 5 atau 6. Macam aku cakap tadi lah. Tapi yang aku sendiri tak boleh bagi tahu lah sebab this is very PNC. Mak marah bagi tahu gaji berapa. Okay, dia macam ni tau. Kalau kata dive center, kita ambil dive center. Dive center ni dia mengamalkan beberapa sistem gaji. Ada yang ada basics, campur allowance, ada yang full system, ada yang 100% commission based. And Sea Voice Divers pun aku tak boleh bagi tahu, which is dive center aku sendiri lah, yang tempat aku bekerja aku tak boleh tahu lah yang kita orang mengamalkan sistem apa. Tapi kebanyakan dekat Perhentian macam tu lah. And aku rasa lebih kurang sama juga lah dengan Tioman, dekat Redang. Dive center dia ada cara dia sendiri untuk buat sistem gaji tu, from 3 to 5. Kalau kata season tu macam sebelum Covid lah, just normal, ramai orang, instructors ni boleh earn more than that actually. Dia boleh buat side business yang lain macam jual equipment ke, something like that. So itu secara general gaji lah. And bila kita bercakap tentang working hours, kita bagi full time instructor dekat dive center lah. So macam aku dekat Sea Voice Divers ni, aku boleh bagi tahu. Biasa kita orang bangun pukul 7 pagi and kita orang akan buat kerja sampailah pukul 6 petang. Sebabnya dalam diving kita ada 3 dive sehari, pukul 9 pagi, pukul 12 dengan pukul 3 petang. So 3 dive sehari lah. Tapi ada kadang-kadang tu kita orang kerja sampai pukul 9 lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada night dive pukul 7.30. So ada kadang-kadang kita buat 4 dive sehari. Boleh tahan penat tapi sebab minat. So dia macam boleh kau team lah dengan rasa penat tu. And satu lagi kadang-kadang bukan sebab night dive. Kadang-kadang instructor ni dia kena mengajar student dia sampailah ke malam. Ada extra class malam. Sebab apa? Nak keep on time dengan progress. Betul lah, keep on time. Betul. You guys faham lah. Sebabnya course diving ni ada kadang-kadang setengah student tu macam dia nak cepat sikit, so dia buat dalam masa yang singkat. So malam pun terpaksa buat kelas. So that one in terms of working hours. And macam-macam kerja lah kita buat. Bukan sekadar diving saja, mengajar saja. Ada kadang sapu sampah, tolong masak, lepas tu repair barang sikit, macam tu lah. And bab cuti pula untuk full time instructor ni, kebiasaannya lah kalau dekat dive center biasanya minimum 4 hari sebulan seorang staff tu boleh dapat cuti. Ini bukan saja untuk instructor, ada master ke boatman, biasanya 4 hari sebulan. So nak lebih daripada tu kena discuss dengan bos lah. And then bila kita bercakap tentang long term punya kejaya dalam scuba diving, kalau kita spesifik kepada scuba instructor mengajar diving, dia tengok selama mana fizikal badan kita ni boleh tahan. Dia minat tu boleh jadi faktor penyumbang untuk kita meneruskan kejayaan scuba diving instructor ni. Tapi kalau kata fizikal badan kita cakap tak boleh lah. Tapi selain daripada tu lah, tak semestinya kita boleh mengajar saja. Kita boleh buat macam servis lain. Contohnya equipment servicing, kita buat macam jual barang, ambil commission, hantar student, pas student, lebih kurang macam tu. So ada banyak kerja lain yang kita boleh buat selagi kita berkecimpung dalam dunia scuba diving. Okay, kalau ada duit banyak,
why not? Set up your own dive center lah. Spend dalam 200,000 300,000 set up dive center, beli boat, beli equipment semua jalan. Cari staff, jalan. Oh ya, by the way, kalau you guys nak tahu anggaran kos untuk run sebuah dive center, just let me know lah. Aku akan buat satu video pasal tu. Sebab running a dive center ni dia sangat-sangat rumit tau. Dari segi cost, dari segi planning. Tapi aku sanggup buat video kalau korang betul-betul nak tengok explanation di sebalik tu. And satu lagi pasal kerjaya dalam scuba diving ni, long term punya ni, dia tengok pada market punya demand. Betul, kita memang agak growing lah. Kita punya scuba diving punya industri dekat Malaysia memang sangat-sangat growing. Kita tengok selagi mana demand tu tinggi, selagi itulah kita boleh push. Sebab itulah pentingnya marketing. So aku bab marketing memang aku fail. Kalau aku mengajar dekat pulau kan, aku kerja dekat dive center yang jelah dengan Civil Service. Aku kebiasaannya aku just mengajar sahaja. Yang mana student masuk aku mengajar. Aku jarang lah cari student sendiri. Sebab apa? Aku tak berapa pandai nak buat marketing. Tapi ada je yang aku dapat by my own, aku bawa datang dive center and then aku mengajar. Sebabnya kita boleh generate a bit more income kalau kita cari student sendiri. Tapi that one is a whole another story lah. So guys, itu secara asasnya lah kerjaya sebagai seorang diving instructor. Berapa boleh dapat, working hours macam mana, lepas tu in terms of long term, itu secara kasar. So kalau korang tanya pada aku lah, yang mana lagi elok, full time ke freelance? Dia macam ni. Secara asasnya bila kita full time, kita macam agak terikat lah in terms of masa dengan komitmen dekat dive center tu sahaja. Okay, kita mungkin tak dapat banyak masa untuk berjumpa dengan orang lain, untuk buat another service, another business. Tapi kita boleh buat freelance di mana kita ada banyak masa untuk berjumpa dengan orang lain, and then kita ada banyak masa untuk buat side business lain. Sebab kita freelance, city base atau KL base atau land base, time cost saja kita datang pulau. Cumanya kita kena push sendiri untuk dapat student tu, untuk dapat clients lah. Okay, and then tak sepenat full time lah. Okay, tak semenat full time. Sebab kita masa kita mengajar 4-5 hari, lepas tu kita relax 2-3 hari, lepas tu kita sambung balik. Tapi kalau kat pulau, memang kalau 7 hari direct, 2 minggu direct, 3 minggu direct lah. Okay, agak penat tapi sebab minat. So apa-apa pun yang penting minat lah, and tengok fizikal badan kita macam mana. Cuma satu aspek yang paling penting antara full time dengan freelance adalah, in terms of full time instructor dengan freelance, you will gain more experience kalau you full time dekat pulau berbanding buat freelance. Sebab apa? Bila kita full time dekat pulau, hari-hari kena turun, hari-hari kita berdepan macam-macam situasi, hari-hari kita berdepan dengan keadaan laut yang berbeza, student yang berbeza, like non-stop. Kita akan gain more knowledge and experience. Cumanya dia memang penat berbanding freelance. So itu je lah yang aku nak share dekat video ni lah, dalam video ni. Anything guys, you guys ada apa-apa soalan, just leave me a comment dekat bawah and then aku akan cuba reply lah. Apa-apa pun thumbnail tu just sekadar clickbait je, boleh dapat banyak tu gaji sebulan. Tapi dia ada trick dia lah, dia bukan sekadar mengajar saja, dia bercampur marketing and then business and everything lah. I think that's it guys. Kalau you guys enjoy this video, please like and subscribe. See you guys in another video. Peace.